عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha penyelaras kuliah duha barisan ahli jawatan kuasa, kepada seluruh para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita, Allah memberkati majlis kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, Allah melepaskan segala kesulitan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita sebaik-baik kurniaan di dunia dan juga di akhirat, sebagaimana Allah berikan kepada hamba-hamba yang saleh. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah Ta'ala pengajian kita setelah pada hari Khamis adalah pada menyambung tertangguhnya pengajian ini, yaitu di dalam pengajian hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang insya-Allah Ta'ala hadis kita pada pagi ini adalah menyambung daripada hadis yang ke-36. Kita ada baki lagi 4 hadis kalau kita habis hari ini. 4 hadis tak lama dah. Benar? Baik. InsyaAllah Ta'ala kita akan sama-sama melihat daripada hadis tersebut, iaitu hadis ke-36 daripada hadis susunan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan tengok sama-sama hadisnya dan kita cuba sama-sama bacalah, tuan-tuan ikut. Mudah-mudahan lidah tuan-tuan terbiasa dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah taala. Mana saudara kita yang selalu duduk sini tu? Yang lelaki, isteri duduk belakang tu. Isteri ada ke datang? Yang siapkan kertas tafsir satu. Ha? Lepas PKP tak datang? Tak jumpa dah. Okey. Baik. Dia sihat tak? Dia sihat ya? Alhamdulillah. Baik. Hadirin semua, kita tengok sama-sama. Tak nampak tadi pointer. Tuan-tuan ikut saya baca, kemudian ikut. Semoga kita terbiasa dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua, hadis ni panjang dan isi kandungan di dalamnya amat-amat berharga dan amat-amat besar dan amat-amat penting. Siapa yang dapat follow benda ini tuan-tuan, insya-Allah urusan dunianya semuanya baik-baik berlaku. Hidupnya insya-Allah aman damai berlaku. Jadi tuan-tuan, kita usahakan untuk ikut dan ada dan mendapat beramal daripada hadis yang kita akan bacakan ini. Tuan-tuan notekan dan poinkan. Sebab hadis ini dia panjang. Jadi tuan-tuan poinkan, keluarkan satu apa, dua apa, tiga apa. Lepas tu rajin nanti balik rumah buat dalam WhatsApp. 10, 2, 3, 4, 5. Kemudian forwardkan dalam grup-grup yang ada. InsyaAllah itu adalah lebih baik daripada kita duk berkelahi di dalam Facebook, dalam WhatsApp, kan? Share benda-benda macam ni, insya-Allah kita akan, insya-Allah Allah bagi jadi baik, pahala pun dapat dan manusia pun mendapat nasihat, ingatan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, tuan-tuan tengok pelajaran hadis kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita Abu Hurairah kita dah cerita lah dalam banyak pertemuan yang lalu, jadi saya tidak hajat untuk kita ulang kembali cerita tersebut. Haji Razak tak ada? Isterinya datang? Isterinya pun tak datang. Okay. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda telah bersabda. Apa kata Nabi? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, Allah, barang siapa yang melepaskan, ambil betul-betul perkataan ini, fahamkan betul-betul. Siapa yang melepaskan apa-apa kesusahan yang tertimpa kepada orang beriman daripada kesusahan-kesusahan dunia. Haji Mahfuz, fahamkan baik-baik. Siapa yang melepaskan apa jua kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh orang beriman daripada kesusahan dunia. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya ada orang kakinya sakit, dah tak kuat, lalu dipimpin dia masuk dalam kelas, bawakan naik motor. Dia susah kalau tak ada orang pimpin. Jadi orang pun pimpin dia, senang dia jadinya. Kan betul? Begitu. Rasa gaji dia orang lain. Macam tu juga kita angkat barang, pergi kedai borong beli barang. Barang beras 5 kilo, bawang 10 kilo, itu ini. Perempuan pula tu, kita pun nampak, ya Allah kesiannya. Kita pun baik saya tuangkan, tak apa kamu ke tepi, kamu perempuan. Dia nak buat peniaga goreng pisang. Jadi pun dia angkat, pisang pakai bawang ke? Pakai bawang kan? Jadi dia pun tolong angkat, satu, angkat. Dia kata terima kasih ya pakcik, Masya Allah.
saya ni memang tak larat nak angkat tua dah, tapi nak kena berniaga juga. Tuan-tuan, Nabi sebut siapa yang melepaskan kesusahan orang yang beriman daripada kesusahan dunia. Ini semua perkara dunia, kan? Dia nak naik motor, nak angkat beras, nak angkat barang daripada kesusahan dunia. Tuan-tuan, apa fadilatnya? Poinkan fadilatnya. Itu kerjanya. Sekarang fadilatnya. Naffasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Nanti Allah akan lepaskan kesusahan kamu daripada kesusahan-kesusahan yang kamu hadapi di hari kiamat nanti. Tuan-tuan, nak banding tolong tapak orang naik ke motor, bukannya susah sangat. Tetapi tuan-tuan bayangkan, mungkin dengan kerja tolong orang yang sulit dan susah itu, Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk melepasi tipuan sirat saat kita susah. Mana yang lebih untung? Itu sana. Jadi di sini orang-orang yang bijaksana adalah orang yang pantang melihat orang beriman dalam keadaan susah. Hatta pada urusan dunia. Haji Mahfuz dulu dia saya ingat lagi. Masa PKP yang itu tuan-tuan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia telefon, Assalamualaikum Ustaz. Salam Ustaz, macam mana Ustaz ni PKP ni Ustaz? Mengajar tak ada, apa tak ada, itu tak ada. Ustaz ni macam mana Ustaz? Makan apa? Oh, tengok. Mengajar tak ada nak berbual Ustaz. Yang mana kau? Senang ke susah Ustaz? Macam mana? Okey ji, Alhamdulillah semuanya baik. Okey ji, tak ada masalah, makan cukup. Hadirin semua, orang yang beriman disebutkan di dalam hadis, siapa yang dapat melepaskan kesusahan orang beriman. Kawan kita seorang-seorang di rumah, tuan-tuan, ibu tunggal seorang, anaknya kecil, sakit nak pergi hospital. Tuan-tuan, kita pun kata, mak kamu tunggu saja, aku datang bawa kereta. Kita pun hantarkan ke sana. Tuan-tuan, leganya dia. Tuan-tuan nampak orang tepi jalan kaki, motornya bocor, berhenti ke tepi. Saya telefonkan orang, tuan naik saya, berhenti tunggu dekat bengkel saja orang. Tuan-tuan, lega orang tadi. Dia susah lah, susah. Kita datang menjadi pelepas kesusahannya. Nabi SAW menyebutkan orang itu nanti akan Allah lepaskan saat dia menghadapi kesulitan di hari kiamat. Besar tuan-tuan di sana. Okay? Jadi kalau kita faham yang ini tuan-tuan, kita akan hidup dalam masyarakat dalam suasana yang amat harmoni dan bahagia. Satu. Yang kedua, tengok yang kedua. Wa man yassara ala mu'sirin. Wa man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang susah. Lain tuan-tuan. Tadi siapa yang lepaskan kesulitan orang. Orang tu tersepit, sulit, susah, minyak habis, susah. Kita pun lepaskan. Okey dah, bawa motornya. Yang ini ni, barang siapa yang mudahkan urusan orang yang susah. Kan? Dia nak isi borang, mohon apa sekarang? Mohon bantuan baja, contohnya lah tuan-tuan. Orang tu tak tahu ni nak isi macam mana, nak chop apa. Dia kata sini biar tolong. Ini macam ni, chop kah dia, dah kamu pergi hantar. Betul tak? Dia memudahkan urusan orang yang susah. Benda tu boleh buat, tapi dia mudahkan orang tu. Tak apa, kau buat macam ni je lah. Nampak tak? Jadi orang tu macam tu juga. Orang nak masuk, nak check in, nak tulis, kamu, aku punya nama, kamu dah siap tulis. Apa namanya, nombor telefon dia tulis. Tembak je, tag, dah. Faham tak? Jadi orang tu senang je masuk. Orang yang sikapnya suka memudahkan urusan orang lain. Tuan-tuan, saya yakin majoriti depan saya pernah menjadi pegawai kerajaan dalam pelbagai sektor. Kadang-kadang kita kerja sebagai doktor contohnya. Kita ada doktor pelatih bawah kita. Ada orang yang dia memang suka sulitkan doktor pelatih. Sebab dia kata apa? Dulu aku pun payah macam kamu. Tengok. Nurse macam tu juga. Dia dulu susah. Dia kata dulu aku bukan main susah, jadi kamu pun kena susah juga. Nampak? Kita pegawai senior, mentang-mentang senior,
bully dan susahkan junior dan dia nak capai KPI itu disusah-susahkan. Tuan-tuan, itu bukan sikap yang baik. Diajarkan dalam hadis ini, kalau kita mampu menjadi pemudah cara orang pada perkara yang halal dan syarak benarkan, tuan-tuan, mudahkan urusan orang. Memudahkan urusan orang yang susah. Apa kata Nabi SAW? Fadilatnya, yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Lagi lain dengan yang tadi. Yang tadi, siapa yang melepaskan kesusahan orang yang sedang sulit, Allah akan lepaskan kesulitannya di mana? Hari kiamat ya. Tetapi memudahkan urusan orang yang susah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Yakin dan percayalah sabdaan Nabi. Siapa yang memudahkan urusan orang yang susah, Allah akan mudahkan dia, bukan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dekat dunia pun dia dimudahkan Allah. Nampak tuan-tuan? Yang ni kita kena ambillah jalan memudahkan orang. Tuan-tuan, orang nak parking, kita mudahkan orang parking. Orang nak duduk, mudahkan orang duduk. Orang nak ini, mudahkan orang ini. Orang yang sikapnya memudahkan dan bukan menyusahkan. Tengok orang itu susah dan sulit, periksa macam mana nak pergi, nak study, kita tolong foto statekan, nak study, baca cepat, mana yang cepat. Tapi orang lain tidak dengar, dia tengok, alamak, kalau bagi orang tua kat dia, nanti aku pula cakap belakang, dia pada sikap orang yang beriman, dia suka memudahkan urusan orang. Lagilah tuan-tuan, kalau benda berurusan dengan institusi-institusi, contoh nak mohon zakat, nak mohon harta baitul mal, nak mohon kerusi roda, kadang-kadang urusannya sulit, susah. Kalau kita jadi pegawai dekat kaunter, tuan-tuan, mudahkan je lah urusannya. Okey, saya pernah buat urusan nak buka akaun bank dekat satu bank, kan, dalam kurungan, bank dia dirahsiakan, tuan-tuan. Okey, tapi bank tu bertaring lah, tuan-tuan, bertaring. Okey, gitu bertaring. Tak ada, saya tak sebut mana-mana. Ya Allah, punya bukan susah, tuan-tuan. Datang sekejap, tunggu sekejap, ini sekejap, isi online, dah lepas isi online sekejap, tunggu kejap, datang ke sini, cop jari, tunggu sekejap, datang lagi, besok pula datang, tak boleh, lusa nanti pula datang. Akhirnya gagal buka akaun. Dah punya susah kan. Pergi satu bank yang lain, tuan-tuan, banknya warna biru cair. Tapi sebab baik bagi tahu, Rashid Hussein Bank, Berhad, tuan-tuan, RHB. Pergi RHB, Allahu Akbar, senang bukan main. Tuan-tuan, itu yang saya lah, tuan-tuan, pengalaman lain tu pulang lah, tuan-tuan. Dia kata, okey kita apa, yang ni tak payah, yang nanti saya tolong isikan, sign dia kat sini. Senangnya. Senangnya datang hari itu juga boleh selesai. Hari itu tak perlu 3, 4, 5 kali datang. Benda yang sama nak buka akaun. Nampak tak? Jadi maksudnya, tuan-tuan, maksudnya kadang-kadang kita bila jadi orang, apa je yang boleh mudahkan. Okey, mudahkan. Saya pergi HSBC lagi lah, dahsyat. Pegawai, banyak lah Ustaz pergi bank. Pergi HSBC lagi lah, tuan. Orang tu kenapa? Tiba-tiba dia ada kerja, dia pergi. Kawan sebelah yang duduk meja lain, dia datang ke sini. Biar saya tolong Ustaz. Nampak tak? Non-Muslim. Enggak, ini menunjukkan apa? Sikap ini adalah sikap yang murni di dalam Islam, menunjukkan lambang akhlak sepatutnya. Yang kita kena ada kalau kita jadi orang, sikap kita biar sikap yang memudahkan. Nampak orang sedang susah, orang nak buat urusan, kita mudahkan, tak apa. Yang penting je buat. Yang lain tu mudah-mudah biar saya tolong isikan. Tak apa, mudah. Contohnya dalam urusan begitu. Itulah sunnah dalam semua dan banyak urusan yang lain. Okey, jangan susahkan orang. Kalau kita dapat menjadi orang yang menjadi pemudah kepada urusan orang dalam profesionalisme kita. Okey, macam saya tuan-tuan, kalau saya guru tuan-tuan, saya nak mudahkan anak murid macam mana tuan? Siapkan nota bagi kat dia, senang. Dia tak payah buka buku-buku yang besar. Kalau tuan-tuan datang ke sini, macam mana saya nak mudahkan tuan-tuan? Haji, bukakan skrin di sini. Saya poinkan tuan-tuan, syarahkan yang mudah-mudah, senang. Jadi orang pun faham, dulu nak faham fa'il tu punyalah susah, rupanya macam ni saja. Jadi orang pun lega dan mudah. Nampak tuan-tuan?
memudahkan urusan orang yang susah. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Orang itu dalam urusan dia mudahkan orang, Allah akan jadikan urusan dia pula dimudahkan. Lihat, jadi kita mudahkan orang lain, Allah akan mudahkan kita. Kita hilangkan kesusahan orang lain, Allah akan hilangkan kesusahan kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang begini ringan tulang dan ada sifat kasihan kepada orang. Tapi kalau hatinya keras, tuan-tuan, sukar dan susah. Tuan-tuan boleh bayang, selamat di akhirat hanya dengan buat baik dan memudahkan urusan orang. Tak besar itu fadilahnya. Senang di akhirat hanya dengan kita senangkan orang di dunia. Jadi tuan-tuan, ambillah ini sebagai minda dan otak kita supaya nanti kita tidak rugi dan tak menyesal di akhirat. Kalaulah dulu tolong fulan bin fulan, tolonglah dulu kalau tolong fulan bin fulan. Tuan-tuan ingat, jadikan itu sebagai misi kita. Dengar ada orang susah, anak yatim yang tak mampu bayar yuran, tolong bayarkan yuran sekolahnya. Tuan-tuan dengar ada orang duduk seorang-seorang dekat taman jati, tak tahu sehat tak sehat, makan cukup tak cukup, sekali-sekala ziarah tengok rupanya rumahnya bermasalah, berikan bantuan kepada dia. Sikit, tak banyak, sikit. Dia perlukan makcik, perlukan apa, saya perlukan ni, bagikan dia itu. Tuan-tuan, nampak makcik tengah jalan bawa payung jalan, mana makcik? Dah balik rumah sana tuan, dekat lorong 13. Habis saya hantar. Tuan-tuan, mudah urusan dia. Inilah sikap orang beriman yang nantinya Allah akan berikan kejayaan dan kemudahan di akhirat. Pegang tuan-tuan betul-betul. Ingat, orang boleh masuk ke dalam syurga itu bukan hanya dengan salatnya, tetapi boleh dengan hubungan baiknya sesama mukmin. Kenapa? Kerana semua orang beriman yang sembah Allah adalah dicintai Allah. Kita membantu orang yang dicintai Allah. Faham tak? Maka Allah pun kasihkan kepada kita. Itu cara menarik rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baik, selesai. Disebutkan dalam satu perkataan. Okey, sambung lagi. Wallahu fi aunil abdi. Wallahu fi aunil abdi. Ni bawah ni. Oh, okey. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Tuan-tuan, yang ini pun besar dan penting. Ini besar pun penting. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup keaiban atau kekurangan atau kecacatan seorang muslim, barang siapa yang menutup kecacatan atau kekurangan seorang muslim. Maksudnya apa tuan? Orang tu ada kekurangan, ada kecacatan, ada kesalahan, ada aib padanya, kita tutup, tak buka. Saya bagi contoh tuan-tuan, saya bagi contoh. Ada kawan tuan-tuan belajar sama-sama dulu dah, tapi umurnya dah 70 tahun, ngaji tak pandai lagi. Kita tuan-tuan dengan sama kawan-kawan kita, kita tak cakap pada dia, kamu tahu tak, mat tu teruk betul. Umur dah 75 tahun, ngaji pun tak pandai lagi. Dah, kita tutup. Kita tak nak aib kawan kita itu terbongkar di luar. Nampak tuan? Macam itulah juga hal keadaan. Ada kawan kita yang kahwin dah 10 tahun, belum dapat anak. Lalu kita kumpul buat catering kawan-kawan bersama, tuan-tuan. Dia ni bila ada orang tanya, "Mat, kamu nak berapa?" Kita cepat-cepat pintas. Mat, kamu ingat tak dulu kita ada buat ni?" Dia cuba nak tutup supaya kawan dia tidak malu. Nampak tak? Jadi sikap orang yang suka menutup aib seorang muslim, ataupun kita nampak kadang-kadang muslimat sembahyang di masjid, masa dia sembahyang tu kadang-kadang kain, apa namanya? Kain, bukan kain telekung pasangannya kain kan? Telekung dia ada pasangannya kain. Terkadang kainnya itu daripada belakang dia transparent nampak ke depan, ataupun akibat tersangkut betisnya terbuka. Tuan-tuan, lalu dia sama perempuan lah, dia pun tertengok auratnya, kakinya, rupanya kakinya ada masalah. Contohnya apa tuan-tuan? Ada masalah panau yang luar biasa contohnya.
Dia tahu, tuan. Dia tak cerita dekat orang, dia tutup tang dia je. Dia tutup. Bahkan dia cuba datang, dia cuba jatuhkan kain tu dalam keadaan tak perasan supaya orang itu tak malu. Ini dalam pandangan Islam besar sangat. Kenapa? Mengakibatkan kehormatan seorang Muslim. Yang orang Islam itu di sisi Allah adalah sangat besar dan mulia maknanya. Maka kita membantu hamba Allah yang di sisi Allah dia adalah mulia, maka membantu dan menutup aibnya dihargai di dalam Islam. Sehingga apa berlaku? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kamu punya aib, nanti Allah akan tutup di dunia dan di akhirat. Faham tak? Jadi sikap kita ni jangan suka bongkar aib peribadi orang. Jangan suka buka aib orang. Jangan suka buka benda yang memalukan orang. Tutup. Fadilatnya adalah tuan-tuan, siapa yang tak ada aib sila katakan. Siapa yang tak ada kelemahan sila katakan. Semua orang ada kelemahan. Cuma kelemahannya tak sama. Kelemahannya tak sama. Tuan-tuan, ada orang otaknya bijak tapi kuat tidur. Itu kelemahan. Kelemahan. Ada orang tak berapa nak ada orang tidurnya tak kuat tapi berdenggurnya kuat. Nampak tak? Ada orang badannya kurus tapi benar, tapi makannya kuat, melantang, luar biasa. Hadirin semua, ada orang muka yang handsome tapi ya Allah pemalasnya, ya Allah subhanallah. Ada orang otak bijak, muka handsome tapi akhlak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin semua, tak ada siapa pun tak ada aib. Dan kita bukan tengok aib orang, tuan-tuan, tengok aib diri sendiri. Kadang-kadang depan orang baik, tapi dekat rumah singa betina. Dia tu singa betina. Ada aib. Panas baran susah nak dikawal. Sifat kedekut. Tuan-tuan, kita tak nak aib kita ni orang tahu. Maka caranya adalah tutup aib orang lain. Kamu jaga aib orang lain, nampak aib orang tutup, insya-Allah kamu punya aib akan dijaga dan dipelihara Allah. Bukan di dunia, sampai ke akhirat lagi Allah Taala akan jaga. Boleh faham tuan? Jadi kita ni jangan suka gosip, buka aib orang. Minat. Kamu tahu tak? Kawan kita tu cerai dah. Apa nak cerita tuan? Tahu tak sebab apa? Sebabnya lagi kamu tahu tak sebab apa? Tahu je dia tuan. Antena tu tadi dia power sesawang dia. Okey. Dia punya rangkaian dia hebat. Tahu saja, membuka aib seorang Muslim akan mengakibatkan aib kita dibuka. Menutup aib seorang Muslim kerana kita nak jaga maruahnya, Allah akan tutup maruah dan jaga aib kita. Ini besar tuan-tuan, penting. Kalau Allah Ta'ala buka aib saya dah tuan-tuan, cukup aib saya tuan-tuan, yakinlah tuan-tuan, Haji Kuzairi tak telefon saya lagi dah untuk jemput kuliah. Kalau aib terbuka, nampak tak? Tapi apa? Allah sattar, dia tutup beberapa perkara yang pilihan daripada manusia. Tapi kita tahu aib kita apa. Semua orang tahu aib masing-masing. Tuan-tuan baik, hadirin semua selesai. Jadi dah berapa dah nasihat kat sini? Ataupun berapa dah pelajaran kat sini? 3. Pertama, lepaskan kesulitan orang, Allah lepaskan kesulitan kita di akhirat. Kedua, mudahkan urusan orang yang susah, Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Ketiga, menutup aib seorang Muslim akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan sentiasa membantu seorang hamba itu, yang hamba itu selalu membantu saudaranya yang lain. Allah Ta'ala bantu seorang hamba, yang hamba itu selama ia membantu saudaranya yang lain. Hadirin semua, ini adalah nasihat dan pesanan Nabi yang keempat. Maknanya apa tuan-tuan? Bantulah saudara kamu, kamu akan dibantu oleh Allah. Tuan-tuan, anak kawan kita, anaknya nak pergi sekolah,
dia punya motor rosak, kita tak apalah, seminggu ni sementara nak betul, aku tolong hantarkan. Allah akan bantu kita dalam urusan kita yang lain. Itu kena yakin, dan ini kita kena percaya. Dan tuan-tuan, wallahi demi Allah tuan-tuan, saya rasakan mujarrab perkara ini. Saya rasakan perkara ini mujarrab. Tuan-tuan, mujarrab. Ingat lagi zaman waktu belajar dulu. Sekarang belajar lagi. Dulu waktu zaman belajar di Mesir dulu. Kita waktu di sana, tuan-tuan, saya ni orang kategori orang tak pandai lah. Sampai sekarang pun masih kategorinya tak pandai, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, waktu tu Allah Ta'ala bagi ilham kat saya. Untuk apa tuan-tuan? Untuk manage kelas-kelas tutorial dan tuition sama-sama kawan. Faham tak? Kita yang duk susun, kita yang duk telefon, kita yang ni email, jom kita buat study group, buat itu, buat ini. Kita tak berapa nak pandai sangat. Tapi kita panggil kawan-kawan yang pandai, yang tak pandai kumpul. Jadi yang pandai ni boleh share-share dengan yang tak pandai. Lepas tu kita duk pergi jumpa doktor, ambilkan nota, photostat, bagi-bagi kat kawan. Tuan-tuan, kita tolong supaya kawan tu boleh berjaya. Maknanya paling tak pun lulus lah. Mesir ni tuan-tuan, kaedah dia 3 subjek gagal dia, setahun tunggu untuk ulang 3 subjek tu saja. Bayangkan setahun masa untuk 3 subjek dia. Rugi. Jadi kalau satu gagal ni bahaya sangat. Tuan-tuan, dia Al-Azhar. Jadi pada waktu tu kita tolong kawan-kawan kita, cuba. Natijahnya tuan-tuan, Allah Ta'ala mudahkan kita. Setiap tahun lulus, keputusannya pula alhamdulillah. Boleh kata cemerlang lah, walaupun tak mumtaz A+, tapi cemerlang. Setiap tahun, tuan-tuan, dapat. Kita rasa betul-betul tuan-tuan, dengan kita mudah bantu orang tu, kawan kita. Dia kata, kadang-kadang telefon malam, besok nak periksa ni, tolong boleh tak? Tolong aku, ajarkan aku yang ni. Tuan-tuan, waktu kita rehat, tadi kita dah penat, tuan-tuan, tapi kita bayangkan, tolonglah, mudah-mudahan Allah tolong kita. Ternyata tuan-tuan, Allah memang tolong kita. Waktu exam tuan-tuan, mencurah-curah ilham masuk ke kepala, macam buku depan mata. Taklah depan mata tuan-tuan, maknanya kita ingat, oh yang ni, oh hak ni, kita pun boleh buat. Ini mujarrab tuan-tuan, mujarrab. Itulah yang kita alami waktu zaman belajar dulu. Jadi hadirin semua, apa lagi yang kita perlu ragui terhadap janji dan sabdaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, jadilah orang yang memiliki sikap ringan tulang. Selama kita membantu orang, Allah Azza wa Jalla akan membantu kita. Ambil dan pegang benda ni. Nampak kawan kita mula nak bisnes, jangan hasad dengki. Tolong dia, ajarkan dia, bimbing dia, support dia. InsyaAllah nanti kita buat, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Itu tentang mudah, senang. Boleh je Mahfuz? InsyaAllah. Okey, tuan-tuan. Haji Mahfuz buat travel ke Indonesia. Jangan pergi sebab kau. Baik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Habis dah tuan-tuan. Tuan-tuan, sekarang buat satu line baru dalam nota tuan-tuan. 5 ini berkaitan dengan tolong orang. 5. 4 ke 5? 4. Okey. Pertama, lepaskan kesusahan orang. Kedua, mudahkan urusan orang. Ketiga, tutup aib orang. Keempat, tolong manusia yang lain. Tolong saudaramu yang lain. Tolong. Dah. Sekarang dia masuk 4 baru. Apa kata Nabi SAW? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini masuk fasa baru. Barang siapa yang meletakkan dirinya di dalam jalan orang yang mencari ilmu pengetahuan. Sekali lagi, barang siapa yang meletakkan dirinya di dalam jalan orang yang menuntut ilmu pengetahuan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan urusannya nanti masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini tidak disebut siapa yang pergi menuntut ilmu dan dia jadi pandai, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tak sebut begitu. Apa yang disebut? Siapa yang berjalan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dia pergi tuntut ilmu, jalan. Macam tuan-tuan daripada rumah datang ke sini. Sebab tu tuan-tuan, pentingnya datang ke sini dengan niat untuk mendapatkan ilmu.
datang dan jalannya kita berada dalam jalan mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan adalah ilmu tuan-tuan, walaupun yang bercakap ni tak berilmu sangat. Tuan-tuan, datang adalah ilmu kita dapat. Fadilatnya dalam hidup kita ini, Allah akan mudahkan, bukakan apakah sebab-sebab untuk kita boleh masuk dalam syurga. Faham tak? Contoh kita datang, kita belajar tentang ikhlas. Rupanya kita dapat baiki diri kita untuk masuk syurga dengan ikhlas. Lalu kita ikhlas dan Allah masuk dalam syurga. Kita datang sebut tentang infak. Lalu kita infak, rupanya infak yang kita buat sebab tahu tadi, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Jadi perjalanan nak masuk ke dalam syurga ini dengan kita jalan melalui jalan pergi menuntut ilmu. Okey, jadi tuan-tuan, dalam hadis ni tidak disebut apa dia? Siapa yang pandai dia masuk syurga. Tak. Oleh itu, untuk masuk ke dalam syurga adalah hak milik semua orang, asalkan dia tidak memutuskan dirinya dengan ilmu dan mencari ilmu. Dan jangan pernah redakan diri kita untuk menuntut ilmu. Kata seorang ulama, kalau tak silap Abdullah ibnu Al-Mubarak, beliau mengatakan begini: adalah seorang itu dikira alim apabila ia merasakan dirinya jahil lalu dia menuntut ilmu. Dan cukuplah kejahilan bagi seseorang apabila dia sudah merasakan dirinya berilmu. Sekali lagi saya ulang. Okey, adalah seorang itu benar-benar merupakan orang yang alim apabila dia merasakan dirinya kurang ilmu dan dia terus menuntut ilmu. Cukuplah orang itu sebenarnya jahil apabila dia sudah merasakan dirinya berilmu. Boleh faham tak? Jadi jangan sampai rasa diri kita dah pandai. Pasal apa? Sekejap lagi kita nak khatam hadis 40 lah. Kan? Nanti tuan-tuan keluar dan isytihar, kan saya sudah menjadi ahli hadis. Allahu Akbar. Cuma ada jadi ahli hadis tuan-tuan, baru hadis 40. Hadis 40 tu pun lupanya 30. Ingatnya 10. Allahu Akbar. Lepas tu mendapat dah. Kita hidup biar selama-lamanya sampai mati kita rasa kita belum ada ilmu, lalu membawa kita mencari ilmu. Jangan sampai pernah rasa aku sudah alim. Itu bahaya. Kalau orang tu, kalau kita rasa kita dah alim je, ketahuilah kita sedang jahil. Kita sedang jahil. Okey? Kerana orang alim tak akan pernah merasakan dirinya alim. Orang jahil je yang rasa dirinya alim. Itu kita kena faham dengan baik. Baik, selesai. Boleh Haji Mahfuz? Haji Mahfuz? Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Allahu Akbar. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. Yang ni saya minta AJK Masjid, ahli masjid, ambil take note benda ni baik-baik. Okey, supaya masjid-masjid kita jadi tempat yang Nabi sebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berlakunya perhimpunan mana-mana kumpulan di dalam rumah-rumah Allah. Kumpul. Duduk buat halaqah, duduk buat usrah. Jadi nak buat dalam masjid. Tengok tak? Tidaklah berhimpun. Maknanya kumpul, berhimpun dalam mana-mana rumah Allah. Syarat pertama, yatluna kitab Allah. Dalam perhimpunan, dalam usrahnya, dalam kumpulannya, dalam perjumpaannya di dalam rumah Allah itu, mereka membaca kitab Allah. Maknanya ada ayat Quran yang dibaca. Satu, dua. Pertama, kumpul di rumah Allah. Kedua, baca ayat Allah. Ketiga, wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mempelajari ayat Allah itu sesama mereka. Saling belajar. Baca terjemahannya je Mahfuz. Apa kamu pandang kepada ayat ini, apa macam mana kita beramal? Sikit pun tak apa. Dapatkan fadilat ni cukuplah. Buat setiap hari, buat setiap minggu. Kalau kita jadi AJK Masjid untuk kita manage majlis ilmu, kita dapatkan dan pastikan syarat ini wujud. Berhimpun di dalam rumah Allah,
ada baca ayat Allah dalam majlis itu, dibacakan ayat Quran. Yang ketiganya, saling mempelajari. Bukan belajar satu dah, saling mempelajari. Buatlah sekali-sekala halaqah dalam masjid, saling bacakan terjemahan, bagi ulasan sikit. Itulah yatadarusun, saling belajar sesama mereka ayat Quran. Tuan-tuan, apa katanya? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan majlis perhimpunan itu akan diturunkan oleh Allah ketenangan. Tuan-tuan, saya boleh kata agama Islam, penganut agama Islam adalah penganut agama yang paling kurang depression terhadap dirinya. Betul tak tuan? Betul tak betul? Betul tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Jerman, tuan-tuan pergi ke England, tuan-tuan pergi ke US, hatta tuan-tuan pergi ke China. Tuan-tuan tengok orang tu, tengok muka je, tuan-tuan nampak lah. Kita tengok muka dia je, kita yang stres. Tuan-tuan boleh bayang dia rasa apa? Kita tengok muka dia tu pergi kerja tu, ya Allah, mukanya stres. Tengok muka dia tu dah stres lah. Bayangkan dia sendiri tu macam mana? Ada itu semua. Macam saya tengok Haji Wafos, tengok saya Haji, saya tengok dia tenang tuan-tuan. Macam mana dia rasa? Mesti dah kita tenang. Begitulah tuan-tuan. Stres, depres, bahkan disebutkan dalam catatan-catatan sejarah setelah Perang Dunia yang kedua, Amerika bawa pulang tenteranya yang berapa ratus orang terkorban di perang, tetapi rakyatnya ratusan ribu, 2 ke 3 kali ganda mengalami tekanan jiwa yang membawa kematian. Ada yang bawa kepada gila. Tuan-tuan, Quran katanya, siapa yang duduk di rumah Allah, baca ayat Allah, pelajari ayat Allah, Allah turunkan ketenangan di dalam dirinya. Tenang, tenang. Nampak tuan? Sebab itu makcik-makcik yang duduk belakang dekat masjid, kalau makcik tengok tengah kuliah-kuliah tu ramai yang tertidur, itulah tanda ketenangannya. Tenang. Itu tanda dia sedang tenang. Begitu. Nampak? Tenang. Tenang. Kalau tak tenang, dia gelisah, duduk sekejap, buka handphone sekejap, duduk lagi sekejap, pasal fikir bisnes jatuh. Nampak? Harga emas jatuh, harga sawit naik, harga getah naik. Fikir macam banyak benda yang dia fikir. Tenang dia juga. Okay? Sampai tertidur. Macam tu juga dalam kuliah. Lagi, wahaffathu wa ghashiyatuhumur rahmah, majlis perhimpunan dan perkumpulan mereka itu akan Allah Ta'ala penuhkan dengan rahmat daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Rahmat turun tuan-tuan, rahmat turun. Sebab itu pergi dekat majlis-majlis ini, ada perhimpunan, ada perkumpulan dalam masjid, ada baca ayat Allah, ada tadarus, pergi. Inilah tempat turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita cari apa cara nak tenangkan jiwa. Inilah tuan-tuan tempatnya, free of charge. Ini tuan-tuan terpaksa nak kena pergi di Banjaran Hot Spring, bayar 1,000 lebih nak tenangkan. Orang perempuan yang ilit-ilit tuan-tuan pergi ke wellness, pergi ke fitness, pergi ke spa, terapi zahir dan batin untuk lapangkan jiwa, tenangkan jiwa. Tuan-tuan pergi saja Masjid Muttaqin, free of charge. Buat satu halaqah, baca Quran, niat ikhlas kerana Allah, dan saling dalami makna ayat Quran sama-sama. InsyaAllah tenang. Ini yang Nabi sebut. Lagi yang ketiga, wahaffathumul malaikah, yang ni tak ada dekat majlis lain. Majlis mereka itu akan dikerumuni dan dihimpuni dengan para malaikat Allah Azza wa Jalla bersusun-susun di dalam majlis itu. Kita ni cuma tak nampak saja. Kalau mata hati kita dibukakan, kita nampak malaikat itu datang, hadir, banyak. Ini pernah berlaku kepada seorang salaf ataupun ulama-ulama pada zaman awal yang buta tapi mengajarkan ilmu. Ketika dia mengajarkan ilmu, tengah mengajar, dia kata, kamu ke kanan sedikit. Budak kanan lah tu, Pak. Pasal apa? Dia dapat merasakan dan diperlihatkan atau dia dirasakan hadirnya para malaikat Allah untuk duduk bersama dalam majlis tersebut. Sebenarnya kalau tak ada pun boleh bertinggi di atas tu, dia tak akan rasa berat, tapi itu menunjukkan dia rasa para malaikat Allah Azza wa Jalla berada dalam majlis-majlis itu. Sebab itu, ini semua saya nak pesan tuan-tuan, tolong pesan.
Sebab itu kalau tengah kuliah jangan main handphone, jangan main WhatsApp, jangan main Facebook, jangan nyimbang dengan orang. Sebab majlis kita itu bersama duduknya para malaikat. Tuan-tuan boleh bayang tak malaikat duduk dengan kita dalam majlis yang sama, Quran sedang dibacakan atau ayat sedang ditadabburkan, kita tengah main Facebook, tengok baca status orang, baca utusan, baca sinar harian, baca Malaysia Kini, baca ini, baca. La Allah ya Karim. Malaikat tengah duduk bersama dengan majlis, kamu duduk main yang itu. Buruknya perangai kita di sisi para malaikat sedang dalam majlis ilmu. Tutup sekejap, diam sekejap, dengar sekejap. Lepas tu keluar, buat-buatlah. Nampak tuan-tuan? Ini perlu kita jaga adab-adab dalam majlis ilmu kerana kita bersama dengan para malaikat Allah. Inilah malaikat yang akan doakan kita kerana kita berada dalam majlis tersebut. Akhirnya وَذَكَرَهُمُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, nama mereka akan disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, berapa amalan dah dalam hadis ni kita belajar? 6 ya. 4 yang di atas, perlu orang tadi menuntut ilmu dan duduk di dalam majlis zikir atau majlis bacaan Quran dan majlis tadarus Al-Quran. Hadis itu ditutup wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Ingatlah, siapa yang orang lambat amal solehnya, iaitu sikit amal solehnya, dia tidak akan dapat mengangkat darjatnya hanya dengan baik keturunannya. Mentang-mentang atuk dia adalah Pak Kiai, dia kata tak apalah, aku sembahyang tak banyak, tak apa, aku Kiai. Tak, tuan-tuan, dah. Darjat seseorang itu dengan amalnya, bukan dengan nasabnya. Walaupun dia punya nasab orang daripada hebat-hebat, Ponorogo, hang tua, hang jebat, hang leki, hang leki, hang pilah, tak kisah, itu bukan yang dilihat. Yang dilihat adalah amalnya, itu yang mengangkat darjatnya. Nasabnya tidak ada apa-apa. Boleh faham tuan? Kalau faham tuan, saya buka untuk soalan. Silakan tanya. Silakan. Kejap ni, yang belakang dulu. Dia angkat dulu. Saya nampak yang tu, minta aja. Ya. Ya. Nombor 4 tak ada lagi? Ha? Oh, ya, semalam punya. Saya ni tuan-tuan ceritanya, sepatutnya saya kena Google. Kitab tu ada di sekolah, tapi handphone saya hilang. Jadi ini tak ada SIM card ni, kosong, tak boleh kat internet. Jadi saya tak boleh nak tulis hadisnya dalam handphone saya. Saya tunda lagi untuk kelas akan datang. Okey, silakan Haji Afifi. Satu tu saya lupa, satu tu saya lupa. Ada 3 satu. Silakan. Senang dapat, mudah terlepas. Okey, apa nak relatekan dengan hadis ni? Yang tadi disyarahkan, kita memudahkan orang mendapat sesuatu. Okey. Jadi bila seorang mendapat memudahkan, dia senang nak lepaskan apa yang dia dapat. Oh, mungkin juga boleh. Susah dapat, kekal dengan orang tu. Maknanya kita nak dapatkan benda tu susah. Usul dapat. Benda tu lah yang kekal lama. Itu satu sudut peribahasa lah. Tetapi yang dalam makna daripada hadis ini adalah kita mudahkan orang yang sedang susah nak dapatkan sesuatu dan kita mudahkan dia dapat. Okey kan? Itu yang maksudnya yang kita nanti pula akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan kita yang lain. Dengan urusan kita yang lain. Wallahu a'lam. Boleh jadi. Saya cuma nak cari related peribahasa tu. Ada soalan lain tak?
Tak ada kot lah tuan-tuan. Jadi kalau tak ada, saya rasa sekadar ini saja. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita, Allah memberkati majlis kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah berikan kefahaman kepada kita, dan Allah kurniakan amalan kepada kita semua, dan Allah Ta'ala kurniakan kepada saya dan kita semua keikhlasan di dalam amal, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah Azza wa Jalla di dalam kebaikan, di dalam kesalehan, dan taufikkan Allah sebagaimana Allah berikan taufik kepada orang yang saleh di kalangan hamba-Nya. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.